Baiklah para pelajar sekalian, dalam siri pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang taburan kebarangkalian normal, dan dalam edisi khas ini iaitu video yang keempat ini kita akan bincangkan tentang beberapa contoh penyelesaian masalah yang melibatkan taburan kebarangkalian normal. Okey. Dan video ini dibuat khas untuk calon-calon SPM 2020. Baiklah, kita mulakan dengan contoh soalan yang pertama ya. Diberikan di sini X mewakili satu pemboleh ubah rawak bertaburan normal dengan keadaan mean 6.3 dan variance 1.21. Kita diminta untuk cari yang pertama skor Z jika X sama dengan 5.9, dan soalan B, cari nilai kebarangkalian X kurang daripada 6.3 dan lebih besar daripada 5.9. Okey, untuk soalan yang pertama ya, kita menggunakan rumus skor piawai seperti yang anda lihat di sini. Okey, sebelum kita menyelesaikan soalan ini ya, kita tuliskan dulu maklumat yang diberikan di sini, iaitu diberikan variance sama dengan 1.21 dan variance ditulis sebagai sigma kuasa 2. Okey. Dan dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan taburan normal ini, yang diperlukan ialah sisihan piawai. Oleh itu kita perlukan nilai sisihan piawai dengan cara mencari punca kuasa 2 kepada variance ini maka dapatlah 1.1 nilai sisihan piawainya. Okey, seterusnya untuk soalan A kita perlu menggunakan rumus skor piawai, dan kita salin balik di sini, kita gantikan nilai X ialah 5.9, nilai min-nya iaitu 6.3 dan juga sisihan piawainya 1.1. Maka kita ringkaskan, akhirnya dapatlah nilai Z negatif 0.3636. Okey, seterusnya untuk soalan B kita diminta untuk mencari kebarangkalian X yang terletak antara 5.9 hingga 6.3. Okey, jadi sebagai langkah pertama kita piawaikan dulu X kepada Z dan piawaikan 5.9 dan juga 6.3 ini menggunakan rumus skor piawai ini, dan kita ringkaskan, dapatlah dinyatakan seperti ini, iaitu kebarangkalian Z kurang daripada 0 lebih daripada negatif 0.3636. Okey. Okey, seterusnya dengan berbantukan graf taburan normal piawai, kita tandakan nilai Z pada kedudukannya dan juga kita lorekkan pada kawasan yang berkenaan. Okey. Jadi daripada sini dapatlah kita tentukan nilai kawasan yang berlorek ini dengan cara 0.5 kita tolakkan dengan nilai kebarangkalian yang kurang daripada negatif 0.3636 ini Baik, seterusnya dengan menggunakan kalkulator yang paling mudah, kita dapatkan nilai kebarangkalian yang kurang daripada negatif 0.3636 ini dengan menggunakan P. P kemudian kurungan, letakkan nilai negatif 0.3636 ini, dan kita dapat nilai kebarangkaliannya ialah 0.3581. Dan akhirnya dapatlah nilai kebarangkalian yang kita cari, iaitu 0.1419. Okey. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan yang kedua. Di sini diberikan jisim tembikai yang dihasilkan dari sebuah kebun adalah mengikut taburan normal dengan min 3.2 kg dan variance 0.25 kg kuasa 2. Okey, soalan yang pertama, cari kebarangkalian sebiji tembikai yang dipilih secara rawak dari kebun itu berjisim tidak melebihi 4 kg. Dan yang kedua, cari nilai M jika 40% tembikai dari kebun itu mempunyai jisim melebihi M kilogram. Okey. Kita tengok soalan yang pertama dulu. Jadi sebelum itu kita perlu keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan di sini. Diberikan di sini variance sama dengan 0.25. Tapi kita tak perlukan variance. Yang diperlukan ialah sisihan piawai. Oleh itu kita dapatkan punca kuasa 2 bagi variance untuk dapatkan nilai sisihan piawai. Okey, jadi dapatlah sigma sama dengan 0.5.
Baik, kemudian seterusnya di sini diberikan nilai min 3.2, maka kita tulis di sini mu sama dengan 3.2. Okey. Okey, seterusnya kita rujuk kepada soalan ini. Dia kata cari nilai kebarangkalian sebiji tembikar yang dipilih secara rawak dari kebun itu berjisim tidak melebihi 4 kg. Maka kita tulis seperti ini. Jadi P, nilai kebarangkalian, X ini jisim, tidak melebihi maksudnya kurang daripada 4. Okey, sebagai langkah seterusnya, kita perlu piawaikan terlebih dahulu pemboleh ubah X ini kepada Z. Okey, jadi bila kita piawaikan, X akan jadi Z, maka 4 akan jadi apa? 4 akan ditolakkan dengan mu bagi dengan sisihan piawai. Okey, ini semua dah tahu dah. Jadi kita ringkaskan jadilah Z kurang daripada 1.6. Okey, supaya kita lebih memahami, eloklah kita gunakan graf taburan normal piawai ini. Okey, tandakan 1.6 ada di sini pada kedudukan yang munasabah. Kurang daripada 1.6, maka kawasan beloreknya adalah di kawasan ini. Okey, seterusnya bila kita nak dapatkan nilai ni, kita akan gunakan buku sifir ataupun kalkulator. Jadi kita perlukan hujung atas. Jadi hujung atas bukan yang lorekkan biru ini. Jadi lorekkan yang sebelah kanan barulah hujung atas. Jadi apa yang perlu kita buat nanti ialah dapatkan nilai kebarangkalian keseluruhan iaitu 1, tolakkan dengan nilai kebarangkalian lebih daripada 1.6. Okey. Maka di sini kita gunakan kalkulator ataupun buku sifir, dapatlah nilai kebarangkalian Z lebih daripada 1.6 dan kita ringkaskan, dapatlah jawapan akhir kita. Inilah dia nilai kebarangkalian yang kita cari itu. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua, cari nilai M jika 40% tembikar dari kebun itu mempunyai jisim melebihi M kilogram. Okey, untuk menyelesaikan soalan ini kita mulakan dengan menulis seperti ini iaitu kebarangkalian X lebih besar daripada M sama dengan 0.4. Okey, ini merupakan terjemahan kepada pernyataan daripada soalan yang di atas ni. Baik, di mana datangnya 0.4 ini datangnya daripada 40%. 40% ini kita tuliskan dalam nilai kebarangkalian sebagai 0.4. Okey, untuk memudahkan perbincangan jawapan kita perlu berbantukan dengan gambar rajah graf taburan normal piawai ini. Baik, kita lihat di sini kebarangkalian ini 0.4, maka kedudukan yang munasabah bagi menyatakan 0.4 itu adalah di sini. Kita letakkan di sini K, jangan gunakan M. Okey. Disebabkan kawasan belorek ini merupakan kawasan kebarangkalian hujung atas, maka kita boleh gunakan buku sifir secara langsung dan kita akan dapat nilai K ialah 0.253. Baik, seterusnya kita perlu piawaikan dulu X menjadi Z dan piawaikan M menjadi M tolak 3.2 per 0.5. Dan 0.4 itu ialah kebarangkalian Z lebih daripada 0.253. Merujuk balik kepada nilai K yang kita dapat tadi. Maka di sini kita buat perbandingan. Maka bila kita bandingkan, bolehlah kita tulis seperti ini. Di mana M tolak 3.2 per 0.5 sama dengan 0.253. Maka di sini kita ringkaskan, akhirnya dapatlah nilai M ialah 3.327. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Tinggi bagi pelajar-pelajar di sebuah sekolah bertaburan normal dengan min 140 cm dan sisihan piawai 25 cm. Soalannya yang pertama, cari kebarangkalian bahawa seseorang pelajar yang dipilih secara rawak mempunyai tinggi antara 110 cm dengan 180 cm. Kemudian yang kedua, jika di sekolah tersebut terdapat 850 orang pelajar, berapa orang pelajar yang memiliki ketinggian antara 110 hingga 180 cm. Okey. Baik, sebagai langkah pertama, kita keluarkan dulu maklumat yang diberikan di mana min ketinggiannya ialah 140 cm, maka kita tulis sebagai mu sama dengan 140 dan sisihan piawainya ialah 25 cm, maka sigma sama dengan 25.
Soalan yang pertama, cari kebarangkalian bahawa seorang pelajar yang dipilih secara rawak mempunyai tinggi antara 110 dengan 180. Maksudnya antara ni lah. Okey. Jadi masalah ini kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk graf taburan normal. Okey, taburan normal biasa bukan taburan normal piawai Okey. Jadi kita terjemahkan jadi seperti inilah. Jadi kawasan Blore ini merupakan kawasan ketinggian antara 110 hingga 180. Jadi 140 ini merupakan mean. Okey. Seperti yang kita maklum bahawa untuk menyelesaikannya kita perlu tukar ke taburan normal piawai. Jadi kita piawaikan dulu nilai-nilai Z ni. 110 kita piawaikan jadi negatif 1.2. 180 kita piawaikan dulu jadi 1.6. Okey. Jadi seterusnya kita lakarkan graf taburan normal piawai dan kita tandakan 1.6 kemudian negatif 1.2 dan kita nyatakan kawasan Blore-nya seperti ini Okey, seterusnya ini nilai kebarangkalian yang kita cari. Okey, kita telah pun mempiawaikan X ini. Okey. Dan apa yang kita buat di sini ialah kita ambil nilai keseluruhan kebarangkalian iaitu 1, tolakkan kebarangkalian yang di sebelah kanan dan juga nilai kebarangkalian yang di sebelah kiri. Okey, yang mudah kita gunakan kalkulator terus dapatlah akhirnya itulah dia nilai kebarangkalian yang kita cari iaitu 0.8301. Baik, seterusnya untuk soalan B kita menggunakan maklumat yang kita dapat daripada soalan A tadi iaitu nilai kebarangkalian ketinggian yang terletak antara 110 hingga 180 ialah 0.8301. Di sini sebenarnya menyatakan bahawa peratus pelajar yang memenuhi kriteria ketinggian yang dinyatakan iaitu 83.01%. Kita dapat daripada nilai kebarangkalian ini. Baiklah para pelajar sekalian, seterusnya diberikan di sini bahawa bilangan pelajar dia ada 850 orang Okey, yang menempati ciri ketinggian ini antara 110 hingga 180 ialah 83.01%. Oleh itu, bilangan pelajarnya ialah peratus ini darabkan dengan 850 dan kita dapatlah 705.59. Okey. Oleh kerana bilangan pelajar merupakan satu entiti yang mesti dinyatakan dalam integer tak boleh perpuluhan bilangan pelajar. Oleh itu bilangan pelajarnya ialah 705 orang. Okey, di sini anda lihat di sini bukan konsep pembundaran Okey. Katalah kat sini kan kalau lebih daripada 5 kan kita kena bundarkan jadi 706 Tapi dalam konsep ini bukan konsep pembundaran Walaupun di sini ialah perpuluhan 9 sekalipun, kita tak boleh ambil 706. Kenapa? Sebab 0.9 itu belum cukup sifat dia. Belum boleh dikira sebagai bilangan yang penuh bagi pelajar tu. Oleh itu, walaupun dia perpuluhan 8 ke, perpuluhan 9 ke, kita tetap ambil 705. Macam tu Okey para pelajar sekalian, dengan itu maka tamatlah pengajian kita tentang bab yang ke-19 iaitu taburan kebarangkalian. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat maju jaya untuk anda semua. Dan cikgu harapkan kamu jawablah soalan-soalan latihan supaya kamu mahir dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep yang baru kita pelajari ini.